Dan engkau percaya kepada takdir. Ini termasuk dalam rukun iman lagi, iaitu yang keenam, yang terakhir, iaitu percaya kepada takdir, baik atau buruknya. Jadi kalau kita perhatikan dalam yang asal dia tu, akhbirni fa akhbirni 'anil iman, muka surat 37 tu, yang asal dia, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kalau kita perhatikan, selepas percaya kepada Allah, engkau percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kalau asal Arab dia tu dan seterusnya begitulah, tanpa mengulang semula tu'mina tu sebelum setiap satu daripadanya. Jadi mula-mula saja sebut antu'mina billah. Dia tak sebut tu'mina bi malaikatihi, tu'mina bi kutubihi, tak ada sebut itu. Yang ada sebutnya sebelum takdir. Kenapa? Jadi dia ulang semula, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Di situ ulang semula. Jadi saya ada buat nota di bawah tu, nota yang ke berapa 51 tu. Oleh kerana persoalan takdir seringkali membuatkan manusia tergelincir daripada landasan sebenar, Nabi SAW menyebut semula perkataan tu'mina. Itu sebabnya, sebelum bil qadar tu. Engkau percaya yang tidak disebutkan sebelum perkara-perkara lain yang seharusnya diimani, seperti malaikat dan lain-lain, untuk menarik perhatian semua pihak kepada akidah yang sangat penting ini. Hakikatnya ialah kita percaya bahawa Allah telah menentukan segala yang baik dan buruk untuk setiap makhluk ciptaannya sebelum ia diciptakan Allah lagi. Menurut sesetengah ulama, takdir dan qada Allah adalah dua nama bagi hakikat yang sama, benda sama. Qada pun orang kata juga, takdir pun orang kata juga, benda sama. Ada juga ulama mengatakan ketentuan Allah yang azali secara kasar adalah qada. Ketentuan Allah yang azali, ini yang asal, sama dengan kewujudan Allah itu sendiri. Mana ni? Secara kasar adalah qada. Ketentuan Allah secara terperinci sesuai dengan ketentuan yang azali itu adalah takdir. Itu qada, mana ketentuan secara kasar. Takdir, ketentuan secara terperinci. Itu takdir. Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoban, memilih sebaliknya. Bagi beliau, sebagai perbandingan ialah seseorang yang hendak membina sesebuah bangunan, sudah tentu telah ada di dalam kepalanya plan bangunan itu secara kasar. Inilah peringkat takdir. Kalau mengikut pendapat yang pertama tadi, qada, itu qada. Dia kata sebaliknya. Bangunan yang kemudiannya tersergam dalam kenyataan sesuai dengan plan asal secara kasar itu pula dinamakan qada. Jadi qada ialah pelaksanaan, penyataan apa yang ada di dalam kepala, yang sesuai dengan plan.
yang terjadi, yang terbukti, tersergap di hadapan kita, sesuai dengan plan yang ada dalam kepala kita, kepada kita manusia, digunakan juga begitu. Jadi takdir ni ketentuan secara kasar ataupun dalam bentuk rangka plan. Adapun yang lain kata sebaliknya seperti tadi. Bangunan yang kemudiannya tersergam, itu dinamakan qada. Itu dua istilah. Istilah lain untuk takdir yang digunakan di dalam Al-Quran ialah sunnatullah. Sampai di sini timbullah dua persoalan lain pula. Jadi dia banyak istilah di takdir ni. Saya pun tidak bincangkan habis di sini. Sebab apa? Sebab dalam Mishkat ni akan ada satu bab khusus, percaya kepada takdir. Di situ banyak lagi boleh kita bincang sudut-sudut lain. Jadi ini ditinjau dari beberapa sudut sahaja terlebih dahulu. Sebab untuk menyempurnakan perbahasan rukun iman yang tersebut di dalam hadis Jibril ini, sekadar itu saja. Tempatnya sebenar dalam Mishkat ini dia ada di bawah tajuk Al-Imanu bil Qadar, percaya kepada takdir. Dia ada. Jadi ini secara sepintas lalu dahulu berkenaan dengan takdir itu. Sunnatullah, yakni ketetapan Allah untuk segala-galanya diciptakannya. Ketetapan Allah untuk segala-galanya yang diciptanya. Itu yang dikatakan sunnatullah. Kemudian mungkin kita boleh bincang dalam perbincangan nanti. Ini secara kasar saja. Setengah-setengah ulama mengatakan takdir itu dia sebenarnya lebih berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menentukan. Ilmu dia itu begitu pasti, seperti menentukan. Seperti dia menentukan segala-galanya. Padahal mengikut peraturan yang telah dibuatnya. Mengikut peraturan itu tak lagi. Jadi kalau kita nak bincang panjang pun, ini kita nantilah. Jadi sekadar ni begitu dahulu. Jadi kita jangan keliru. Jangan kata bila Tuhan sudah tentukan, jadi maknanya apa? Daya kita mana kita nak boleh lawan. Kalau orang tu Tuhan tentukan dia jadi kafir, jadi kafir sampai bila-bila. Siapa nak boleh lawan, nak boleh bantah? Jangan kita fikir gitu, sebab itu salah. Jadi maksud takdir itu dalam ilmu Allah SWT, dia sudah tahu kalau gini, itu saja, bukan dia paksa. Seperti gini, mudahnya. Seperti kita yakin ke tidak, kalau pisau kita iris, luka, tekan lagi kuat, jadi putus. Yakin ke tidak, dalam ilmu kita gitu kan? Itu adalah ketetapan Allah. Benda tajam itu kalau kena benda lembut, dia akan memotong yang lembut itu. Itu ketetapan Allah begitu. Tidak ada pula yang lembut itu akan memotong yang tajam. Itu sunnatullah, ketetapan Allah begitu. Yang tajam akan memotong yang lembut, bukan yang sebaliknya. Yang lembut tu memotongkan pisau pula. Timun, tembikar itu, siapa yang akan membelah tembikar? Pisau. Bukan tembikar itu yang belah, pisau. Ini hukum ni dipanggil sunnatullah, ketetapan Allah pada segala kejadiannya. Bukan antara pisau dengan tembikar saja, bukan. Semua segala-galanya begitu. Seperti mana kita yakin kalau kita potong timun itu dengan pisau, dia akan terbelah. Begitulah Allah SWT tahu dengan pasti segala-galanya. Itu bukan berarti dia memaksa. Seperti, macam kita tahu,
Kalau kita potong dengan pisau, terbelah buah tembikar. Kita tahu, kita yakin akan terbelah. Tapi apakah keyakinan kita, pengetahuan kita berarti kita paksa seseorang itu supaya belah? Tidak, bukan. Perbuatan membelah itu lain, cerita lain. Tetapi kita yakin. Cuma kita yakin dia sekadar tu lah. Bila nak berlaku, siapa nak belah, macam mana, tak tahulah perincian dia. Tapi sekadar tadi kita dapat buat keputusan. Kita kata memang terbelah lah. Kalau belah, siapa nak belah, bila, berapa biji sehari, satu hari nak terbelah, di luar kemampuan kita dah itu. Tapi Allah SWT tahu semua dengan pasti. Itu tidak bermakna dia memaksa sesiapa supaya membelah tembikar itu. Tak ada. Bukan bermakna begitu. Seperti sunnatullah, mengikut kebiasaannya, hukum adat, ketetapan yang Allah SWT buat. Kalau satu orang tu dia hidup dalam masyarakat Hindu misalnya, akan jadi Hindu lah dia sampai mati. Umumnya begitu. Itu sunnatullah. Biasalah. Kalau anak cucu ni anak buah dia ikut ketua, biasa. Sunnatullah. Ketetapan Allah untuk kejadian ini begitu biasanya. Begitu biasanya. Tapi itu tidak bermakna Tuhan memaksa sesiapa untuk jadi Hindu. Dalam pengetahuan dia begitu. Kita pun faham kan, patutlah dia jadi Hindu sebab semua keluarga dia Hindu. Mengikut sunnatullah, ketetapan Allah dalam kejadiannya memang begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang luar biasa berlaku. Dia keluar daripada itu ke, atau ada tetamu ke yang datang, sebab-sebab lain dia jadi berubah. Tetapi itu pengetahuan tu semata-mata, bukan berarti paksa seseorang itu menjadi Hindu. Ini yang perlu jelas. Jadi takdir itu berkait dengan pengetahuan Allah. Tidak berarti apabila kita tu tahu tentang sesuatu, bermakna serentak dengan itu kita juga memerintah, memaksa seseorang supaya buat sesuatu atau tidak buat sesuatu. Tidak mesti begitu. Itu kaitan takdir. Seperti selalu kita buat contoh kan, kalau pokok rambutan, buahnya apa? Rambutan. Kita yakin yang kita tanam pokok rambutan ini, hasil dia buahnya rambutan. Tak keliru. Tidak ada keraguan ataupun kebimbangan ke dalam hati kita. Nanti kita tanam pokok rambutan yang keluarnya buah nenas. Ada begitu? Tak ada. Ini pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan, ketetapan Tuhan. Untuk pokok rambutan, dia mengeluarkan buah rambutan. Untuk pokok nenas, dia mengeluarkan buah nenas. Itu sunnatullah dipanggil. Kalau kita menguasai sunnatullah ni, banyak faedah kita dapat. Tentang angin, tentang cuaca, tentang perjalanan matahari, tentang bulan. Kalau kita tahu rahsia-rahsia ni, banyak faedah kita dapat. Bukan sunnatullah ni tidak boleh dikuasai. Tidak. Sunnatullah artinya ketetapan Allah. Itulah yang dikatakan takdir. Di situ tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tak apalah. Ini insya-Allah dengan lebih detail lagi kita akan bincang apabila sampai di tempat dia. Cuma sekadar sepintas lalu saja. Yang lebih mudah dikatakan segala-galanya Allah SWT yang menentukan. Itu lebih mudah daripada mungkin kita bincang macam tadi. Kalau kita bincang macam tadi, panjang lagi cerita dia tu. Mengikut pembahagian ahli ilmu kalam, takdir tu apa. Kalau mengikut pembahagian ahli hadis, apa takdir itu terbahagi kepada berapa, dan banyaklah perbincangannya. Itu kita akan bincangkan kemudian. Cuma setakat ni itulah. Ada yang mengatakan qada qadar itu benda yang sama. Ada yang mengatakan qada itu ialah ketentuan Allah secara kasar. Kalau kita nak buat contoh dalam bentuk plan, baru di peringkat tu. Takdir pula di peringkat pelaksanaan, atau menghasilkan benda tu menjadi kenyataan. Itu takdir. Atau sebaliknya, ada 2-3 pendapat tadi kan, sebaliknya. Sampai di sini timbul pula 2 persoalan yang lain pula. Satu, kalau kekufuran telah ditakdirkan untuk seseorang,
Maka apakah artinya mentaklifkannya, yakni membebaninya dengan iman dan amal? Kenapa pula bila tidak beriman dan beramal diseksa? Bukankah kekufuran itu telah pun ditakdirkan? Ini silap untuknya, gitulah, untuk kerananya itu silap. Untuknya. Jika segala-galanya telah ditakdirkan, apakah pula faedah menghantarkan para rasul, menurunkan kitab-kitab dan memberikan janji-janji yang baik dan janji-janji yang buruk? Cerita pula ada surga, ada neraka pula. Bukankah dengan adanya takdir, seseorang akan berada dalam keadaan terpaksa dan tidak berdaya pada hakikatnya? Itu persoalan. Persoalan ni persoalan manusia sejagat, semua manusia, bukan orang Islam saja. Dia akan berjumpa, kalau fikir dia akan jumpa dengan benda ni. Jadi dalam masing-masing ajaran tu adalah terbahagi kepada beberapa pendapat pula. Yang ni kata penyelesaiannya begini, yang ni kata begini, berbeza-beza pula. Yang kedua, kalau segala yang baik dan buruk itu terjadi dengan kehendak dan iradat Allah, maka segala kekejian yang berlaku adalah berpunca daripada Allah. Patutkah kita kata begitu? Berpunca daripada Allah. Untuk menjawab dua persoalan ini, lahirlah tiga golongan dalam sejarah Islam. Ini kalau kira dari segi yang mendakwa Islam sahaja pun ada beberapa aliran. Akibat nak memecahkan kebuntuan inilah, ni persoalan, kemuskilan ini, maka lahirlah beberapa golongan dalam sejarah Islam. Pertama, golongan Qadariyah dan Syiah. Mereka berpendapat seseorang manusia mencipta sendiri segala perbuatan dan tindak tanduknya. Itu salah lagi, ya. Tindak tanduknya. Dengan pilihan yang bebas mereka melakukan segala kebaikan dan keburukan. Ini kata mereka. Perbuatan manusia tidak dijadikan Allah, bahkan ia dijadikan olehnya sendiri. Kalau begitu, wajarlah dia mendapat pahala atau dosa dari perbuatannya. Patut dan berguna sekali segala kegalakan dan ancaman diberikan kepadanya. Penghantaran para rasul dan penurunan kitab-kitab juga akan berarti semuanya. Sebabnya ialah manusia bukan saja bebas sepenuhnya memilih apa yang baik dan apa yang buruk, malah ia sendiri menciptakan segala perbuatannya. Dengan itu juga kita akan terhindar daripada mengaitkan segala keburukan dengan Allah. Kalau tidak, kita kena katalah Allah lah yang buat buruk tu. Kerana segala kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan manusia sendiri. Pegangan mereka dibantah pihak ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa alasan. Antaranya ialah kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, bagaimana firman Allah berikut ini akan benar? Tidak akan benar pula apa yang dinyatakan di sini oleh Allah. Jadi bermakna Allah berdusta pula. Adakah mungkin diterima begitu? Tak mungkin. Bila tak mungkin, kita tak boleh terima lah macam pendapat tadi. Iaitu Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya. Mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ni termasuklah manusia tu sendiri. Dan perbuatan dia tu pun sesuatu juga. Jadi Allah juga yang menciptakan. Dan lain-lain semua benda. Itu alasan yang pertama, jawapan yang pertama. B. Ibnul Qayyim mengemukakan hujahnya dengan berkata, kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, maka bukankah perbuatan manusia itu sangat banyak? Banyak sangatlah. Mungkin sekali kalau begitu makhluk manusia, hamba, makhluk manusia, yakni hamba manusialah,
akan lebih banyak daripada makhluk Allah kalau macam tu. Kalau perbuatan manusia itu dibuatnya sendiri, banyak sangatlah perbuatan tu. Satu orang saja berapa banyak dah perbuatan dia. Mungkin akan jadi perbuatan manusia ni yang dijadikan, kalau yang perbuatan dia tu makhluknya, itu dijadikannya, mungkin akan jadi lebih banyak lagi ciptaan manusia berbanding ciptaan Tuhan. Itu alasan dia. C. Semua pihak menerima bahawa perbuatan manusia, bahkan wujud manusia itu sendiri adalah mungkin. Ini dalam istilah ilmu kalam, mungkin. Jadi sesuatu yang tidak pasti, ada dan tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Kalau tidak ada, tidak tergugah apa-apa. Kalau ada pun tidaklah kata perlu sangat. Mungkin ni. Macam kita manusia ni. Kita manusia ni, wujud kita mungkin. Sebab apa? Sebab untuk ada manusia yang lain tak terhenti atas kita. Kalau tak ada kita sendiri secara individu, ada lagi melalui orang lain. Boleh ada lagi melalui yang orang-orang lain. Okay? Jadi kita ni tidak bergantung sangat lah, tak perlu sangat. Kalau tak ada kita pun boleh. Boleh orang lain tu Allah Subhanahu Wa Taala buat. Jadi macam tu mungkin orang panggil, bukan wajib yang mesti. Macam Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan mungkin, mesti. Kalau tak ada dia, tak mungkin ada yang lain. Itu wajib. Ini dalam istilahnya lah, istilahnya. Tak mungkin benda yang lain itu ada kalau tidak ada dia. Jadi adanya itu mesti. Macam adanya manusia, tidak semesti ada kita. Ada kita ni, ada Adam tu, iyalah untuk jadi sebab kita ni setelah ramai. Untuk ada satu orang yang mesti. Tak ada kita pun boleh jadi, boleh ada manusia tu. Ini dari segi perbahasan dia lah. Yang dia katakan ilmu kalam ni macam ni lah. Macam ni. Dia faham mungkin, wajib, apa, itu perbahasan dia. Tapi ini golongan ahli sunnah wal jamaah juga. Kuasa Allah pula adalah sempurna, mutlak dan sebenar. Dalam keadaan ini, apakah yang dapat menghalang kuasa Allah yang mutlak dan sebenar itu daripada mempengaruhi segala yang mungkin? Manusia tidak boleh menguasai Allah, tapi Allah dapat menguasai segala-galanya. Manusia tidak dapat, tidak dengan pasti dapat kata dia dapat buat begini-gini. Untuk diri dia pun dia tak boleh dengan yakin kata begitu. Dia pun sedar. Sedangkan Allah SWT tidak begitu. Jadi dalam keadaan macam ni, kuasa Allah SWT tu, mana kita boleh kata Allah SWT tak boleh campur tangan langsung tentang perbuatan manusia. Ikut dia buatlah. Allah SWT tak boleh halal. Mana boleh kita kata begitu? Kalau manusia nak buat, Allah SWT tak nak pun mesti jadi. Kalau macam tu, lebih berkuasa manusia lah pula daripada Allah SWT. D. Kalau benar menciptakan keburukan itu keji dan tidak layak dikaitkan dengan Allah, maka siapakah pula yang menciptakan syaitan yang merupakan punca segala bentuk kejahatan itu? Siapa? Kita kah? Tidak kan? Jadi siapa? Kalau kita kata ada Tuhan yang lain, kalau macam tu bukan satu Tuhan. Jadi macam majusi lah pula. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada Tuhan malam, ada Tuhan siang. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Kalau macam tu, jadi majusi pula. Dua Tuhan. Kita ni mengikut ajaran tauhid. Kalau kita kata semuanya Allah jadikan, itulah yang kita naknya. Baik buruk semua ditentukan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain-lain yang kita tidak nak kan. Kalau kita berkuasa sungguh, kita boleh buat perbuatan kita boleh lah. Siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Tak ada kan nak sakit.
Tak ada. Jatuh daripada bangunan tinggi ke bawah, siapa nak? Tak ada. Jatuh juga tu. Ada yang jatuh tu, dia tak nak jatuh. Yang semua tak nak sakit, dia sakit juga. Macam mana? Kalau dia buat kesihatan tu, dia buat sihat lah. Mana ada sakit? Tu ada sakit. Kalau kita kata sakit itu Tuhan lain buat, itu maknanya dua Tuhan pula, atau banyak Tuhan. Nak tak nak kita kata Tuhan yang sama buat sakit dan sihat. Selesai kalau macam tu. Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang Qadari. Dia kena ingat, tadi kan saya sebut ni fahaman Qadariyah dan Syiah. Syiah ni dia tak percaya kepada takdir. Tak percaya kepada takdir dengan arti ini semua ni ditentukan oleh Allah. Dia tak percaya. Kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan macam mana sakit tu kita tentukan tak? Kita tentukan. Oh, tak mahu. Siapa nak? Jadi kalau tidak Allah tentukan, siapa yang tentukan? Sakit kita sendiri tentukan. Kita. Misalnya isteri itu kena kanser, sakit barat, suami ke yang menentukan penyakit itu untuk isteri dia? Tak. Ada isteri dia sendiri tentukan untuk diri dia. Ada. Kalau tidak begitu siapa? Ada juga tu. Mestilah ada yang buat. Takkan tak ada yang buat. Benda berlaku. Di situ kita nak kata siapa? Bagi ahli sunnah, Allah semua. Penawar kanser, Allah. Penyakit kanser, Allah juga Allah. Manusia cari ubat dia, ikhtiar, cari ubat, cari penyembuh dia. Itu saja. Yang buat itu ada hikmatnya. Jangan kita kata, jadi apa tujuan dia buat penyakit? Takdir ni penting sangat. Kalau tak faham takdir ni susah. Kita jadi bingung hidup. Dan jadi resah. Kadang-kadang boleh jadi kita jadi anti, nak marah kepada Allah SWT pula. Itu silap. Mati, siapa nak? Tak mahu. Sebab itu menangis kalau mati. Bukan suka, mana ada orang suka. Ya rapat-rapat tu lah. Kalau musuh tu lain lah. Musuh lawan dia tu suka lah. Tapi hakikatnya itu benda-benda yang tidak disukai manusia, tapi berlaku juga. Jadi kita kata kenapa Allah SWT buat begini? Allah SWT itu menghidupkan, mematikan. Itu kan sifat dia. Kalau hidup saja tak mati semua, tak cukup muka bumi ni nak tempat nak duduk. Kan? Dunia ni kena ingat bukan syurga. Untuk sementara saja. Bila habis periksa, habis tugas, mati. Selesailah. Tujuan, tempat tuju sebenarnya, tempat pembalasan sebenarnya bukan di sini. Kalau kita nak cari di sini segala-galanya yang sempurna, yang dapat menyelesaikan, itu silap. Allah SWT buat mati supaya dapat orang lain, beri peluang kepada orang lain pula untuk hidup. Kalau tidak, tak ada tempat nak buat rumah pun tak boleh. Penuh lah. Ramah sangat. Lepas tu tua tu sampai selama mana nak tua? Selama mana nak tua? Dah kalau 70-80 tu nyanyuk. Jadi kalau umur 1000, dah 1000 tahun, macam mana nak jadi? Nah, kalau tak sampai 100 tu pun sudah nyanyuk. Macam mana nak jadi? Nak macam tu. Siapa nak uruskan ini puak-puak nyanyuk ni? Puak-puak yang tua jadi seperti kanak-kanak semula. Siapa nak basuh najis dia? Kanak-kanak boleh lah. Sambil-sambil sayang, sambil-sambil cium dia, manja dengan dia. Orang tua tak suka, tak ada. Itu hikmatnya. Sama-sama Tuhan buat, bukan kepada kita saja. Pokok-pokok siapa masa dia mati, biji benih dia tu bertaburan, itu tumbuh yang lain pula. Kan sama. Sebab ini bukan tempat kekal, tempat ujian. Jadi kalau kita nak kekal, tak kena. Sama juga sakit. Kalau tak ada yang sakit, sekarang ni kan orang belajar, sibuk belajar bahagian perubatan, bahagian farmasi, macam-macam kan. Pecah-pecah bidang dia tu, perubatan.
Kalau tak ada yang sakit macam mana nak dapat rezeki dia? Tak ada orang pergi klinik, tak ada. RM25 pun tak dapat sehari. Dan kalau tak sakit, doktor tu dia boleh pergi cari ubat sendiri ke dalam hutan, di dasar laut, di mana-mana tempat yang sulit-sulit. Boleh? Tak boleh. Ada yang lain pula yang kerja tu orang asli ke apa, buat keluar akar kayu ke apa ke, dia dapat duit, dia dapat rezeki sikit sebanyak. Jadi masing-masing ni bagi-bagi rezeki, dapat hidup. Kalau tidak, tak boleh hidup. Nak hidup macam mana? Punca pendapatan sedikit. Punca pendapatan sedikit. Jadi Allah SWT buatlah penyakit. Jadi ini ujian untuk manusia. Sementara tu manusia mengkaji, dia dapat dah untuk sara hidup dia, dapat. Bukan suka hati dengan orang sakit, tidak. Tapi dia patut dibayar, patut diberi upah, ataupun apa ni kita kata, bahagian dia lah, kerana dia khidmat dia nak dapat ilmu macam tu. Selama mana dia belajar, jadi munasabah, manusia boleh terima semua tu. Jadi ini semua kalau tak ada penyakit, macam mana nak ada ubat? Nak ada farmasi, nak ada kilang, nak ada pekerja-pekerjanya, yang ada nurse-nya, nak ada doktornya, macam-macam. Tak akan ada. Ada tu perlu. Jadi Allah SWT buat penyakit supaya manusia ni bergiat, buat usaha, berfikir, mengkaji. Daripada dia mengkaji, dia dapatlah rahsia-rahsia Allah SWT. Dapat sembuh, dia dapat lega, satu macam dia dapat kesukaan daripada penyakit. Naiklah nama, ni sebab orang ni, ada sebab dia lah, kita berubat dengan dia. Jadilah. Allah SWT semua tu bagi semua di sebaliknya. Hikmatnya Allah SWT untuk sementara waktu. Kalau kita nak cari sempurna sihat sepenuhnya sepanjang hayat dalam dunia, tak mungkin. Sebab itu perlu untuk kita sampai ke satu peringkat, iaitu dinamakan mati. Dia kena ada lah itu jalan dia, proses dia. Dalam proses dia begitu. Jadi ini semua perlu. Ini semua perlu. Kalau ada semua yang baik saja, tak ada yang jahat, macam mana nak teruji? Kita nak tahu dia ni baik betul ke tidak? Dia ni cekal ke tidak, sabar ke tidak? Kalau tak ada yang mengganggu macam tu, kena ada, baru teruji. Baru boleh kata patutlah dia penat juga, dia nak dapat macam tu, dia susah, patutlah Allah SWT bagi pahala kepada dia. Takkan nak bagi pahala saja-saja, kan ada sebab. Ini semua ni yang berlaku dalam dunia ni mengikut ketentuan Allah SWT yang dinamakan takdir, sesuai dengan hikmat Allah SWT. Kalau kita nak tempat yang sempurna, tak mati sampai bila-bila, tak sakit sampai bila-bila, syurga ada, bukan di sini, syurga. Sebelum kamu sampai syurga, kena melalui jalan ini dahulu. Boleh tak mati, tak sakit, tak ada hospital, tak ada doktor, tak ada nurse, semua tak ada. Itu dalam syurga. Bukan di sini. Allah SWT buat juga dunia yang macam, yang sempurna macam tu. Tapi kalau kamu nak sempurna macam tu dalam dunia, kamu akan kecewa. Sebab apa? Bercanggah dengan hikmat dan maslahat Allah SWT untuk di bumi ini. Untuk di bumi sekadar nak kata yang sempurna, tidak ada. Itu ketentuan Allah. Kenapa Allah SWT buat begitu? Kita boleh fikir sendiri. Cuba tengok macam tadi, semua ada hikmah. Bukan saja-saja. Ada syaitan, ada orang yang jahat, nak uji kita lah. Barulah patut diberi syurga yang begitu mewah, syurga yang begitu hebat, syurga yang sangat cantik, tak ada bandingan di muka bumi ini. Patut. Tapi kalau tak ada ujian semua tu, atas dasar apa nak bagi syurga? Kalau kita dalam dunia ni, kita sudah merasa kan, nak dapat duit 500, 100 pun bukan main, penat, susah kan? Bukan main, penat, susah. Dalam dunia ni kamu tak kata apa pun. Kamu tak kata apa. Macam mana kamu buat kerja sikit, kamu dapat begitu banyak dalam syurga. Yang dalam dunia ni kamu sikit, 500 pun tak dapat pun, kamu tak kata apa. Kamu kata patutlah. Sebab macam-macam lah sebab. Tak
tak ada kelulusan kan, kamu malas kerja kau, ikutlah kau. Ikutlah. Itu sebab-sebab yang diterima oleh manusia. Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang Qadari, yakni orang yang berfahaman Qadariyah. Qadariyah tu asal maknanya kuasa. Mereka ni mengatakan manusia itu berkuasa terhadap dirinya sendiri, terhadap perbuatannya. Jadi dia kata kalau kita kata Allah SWT ni buat benda-benda yang tak elok, artinya Allah SWT tu punca segala yang elok. Macam mana boleh ada yang tak elok terbit daripada dia? Kalau Allah SWT tu betul-betul elok, yang terbit daripada dia hanya elok saja. Seperti kita, kalau orang yang baik, segala perbuatannya baik, kita kata dia baiklah. Takkanlah orang tu baik pun ada, jahat pun ada, bunuh orang pun ada, kita kata dia baik. Takkan macam tu. Itu kan logik dia. Logik dia. Kalau kita tak belajar akidah ni kan, macam-macam kita terdedah kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng. Sebab sekali tengok memang munasabah juga. Munasabah. Patut akal kita boleh terima juga. Kalau kita kata Allah buat itu, kita manusia bolehlah kita kurang. Allah SWT tu punca segala kebaikan. Macam mana kita nak katakan dia tu buat benda yang tak baik pula? Jadi macam dia kurang lah. Allah buat orang miskin, Allah buat orang sakit, orang cacat. Jadi siapa yang buat? Dia kata manusia lah yang buat. Manusia buat macam mana? Iyalah, dia tak jaga makan ke, dia tak jaga alam sekitar ke, akibat dia jadilah macam tu. Itu jawapan dia. Mana boleh kita nak kata Allah? Kalau kita kata Allah, mana Allah tidak sempurna. Dia tak boleh buat jadi sihat semuanya, dia tak boleh buat jadi kaya semuanya. Bukan, itu silap. Itu silapnya. Bukan Allah SWT tak bagi kaya tu kerana dia tidak kaya. Kalau bagi dia akan kehabisan harta. Bukan begitu. Bukan Allah SWT tak buat manusia ni sihat semuanya kerana dia tidak boleh buat manusia tu sihat. Dalam syurga dia boleh buat. Macam mana dalam syurga boleh buat? Dia tu juga. Jadi kita tak boleh kata kerana dia tidak mampu, dia tidak berkuasa, dia lemah. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Silap. Jadi Qadariyah, kata beliau, cuba kamu sebutkan huruf ha. Huruf ha, sebut. Dan fa. Pastikan juga makhraj kedua-dua huruf itu terlebih dahulu. Ni ha ni keluar daripada mana? Keluar daripada mana? Hala. Ha. Fa. Fa ni. Mulut. Fa. Pastikan kata dia. Kemudian cuba kamu sebut huruf ha dengan menggunakan makhraj huruf fa. Dan seterusnya cuba sebut huruf fa dengan menggunakan makhraj huruf ha pula. Boleh atau tidak? Cuba buat. Kalau boleh buat. Kalau boleh buat. Macam mana dia kata? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kan kamu buat perbuatan kita buat sendiri je. Dia kata perbuatan kita buat sendiri. Baik ke buruk atau apa, kita sendiri buat. Dan kalau betul kita buat sendiri, buat, sebut. Senyap kalah tau. Tak boleh jawab lah. Itu tak betul. Kita kata segala-galanya kita buat, tak betul. Jadi yang Allah sebut, Allahu khaliqu kulli syai', betul lah. Dia yang buat segala-galanya. Ada kalanya benda yang tidak elok tu kita nampak tidak elok hanya dari satu sudut. Dari satu sudut. Dari sudut yang lain, kalau kita tengok dari semua sudut, bukan nampak, bukan tak elok. Yang kita kata tak elok tu elok pula. Sebab tu jangan kata kalau miskin, mana Allah SWT miskin, dia tak dapat jadikan kaya. Jangan kata begitu. Tak betul. Jadi Allah SWT tak bagi itu kerana dia nak uji, nak tengok kita. Dia kena tu. Bukan kerana dia lemah, dia tidak berkuasa, dia fakir, dia ini, tak ada semua tu. Jadi kita kena
fahamlah bahawa kalau tidak boleh ni, kata Imam Abu Hanifah, bagaimana kamu mendang manusia sendirilah yang menciptakan segala perbuatannya? Tak benar kalau kata segala perbuatan kita ni kita yang buat. Misalnya seorang yang gagah perkasa, apabila dia kena penyakit penyakit polio, penyakit polio, lemah sebelah tubuh ni, mati sebelah tubuh ni kan, tiba-tiba dia tak boleh mengangkat. Tadi dia hebat, boleh angkat itu, boleh angkat ini, tiba-tiba dia tak boleh angkat. Kenapa? Kalau dia boleh buat perbuatan manusia tu dibuat dia sendiri, kenapa dia tak boleh angkat? Ini menunjukkan ada ketikanya Allah SWT bagi nampak kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahawa sebenarnya bukan kita yang buat, tapi segala-galanya dia. Segala-galanya hakikatnya dia. Sebab itulah kita tak boleh angkat walaupun kotak yang kecil saja. Walaupun sebelum ni kita boleh angkat berapa banyak, berapa berat pun kita boleh angkat. Tapi bila kena penyakit itu tak boleh, lemah. Tak boleh nak angkat tangan pun tak mampu. Kalau kita buat sendiri mesti boleh. Ni kita bukan kita yang buat, Allah SWT yang buat. Walaupun nampak kita angkat tangan, kita minum, kita makan, nampak macam kita semua, sebenarnya perbuatan kita tu pun Allah juga buat. Tapi kita tidak sedar. Apabila kita sakit, tak berdaya, baru nampak bahawa bukan kita. Soalan Imam Abu Hanifah itu terus mematikan hujah qadari yang berdebat dengannya. Ini golongan yang pertama, Qadariyah. Ini sangat berpengaruh juga. Sentiasa ada fahaman macam ni daripada dulu sampai sekarang pun ada. Tapi sebenarnya satu kesilapan. Sebab dia tengok dari satu sudut. Padahalnya kalau kita fikir secara logik lah, manusia lah, sekarang ni kita satu pihak berlawan dengan musuh kita. Musuh kita ni kita andaikanlah, kita andaikan, buat cerita saja, jahatlah, memang jahat. Memang jahat. Bila kita berlawan dengan dia, di balik kita mati, katakanlah mati, di balik kita mati, kita sedih ke tidak? Sedih lah kan? Dia sedih. Dia tidak sedih, dia suka. Itulah yang kita kata, kita nampak tidak elok dari satu sudut pandangan. Dari sudut ini kita tengok, sebab ini kawan kita, ini puak-puak kita, ini yang sentiasa duduk berlatih dengan kita, ada maksud matlamat sama dengan kita, tiba-tiba dia mati, sedih. Tapi pihak lawan kita tidak, dia bergembira. Kenapa pula kita manusia ni ada benda yang sama? Benda yang sama, tidak semua kata tidak elok. Kita orang Islam tak boleh bunuh orang kafir kan? Tapi kalau dia berperang dengan kita, kita boleh perang, kita boleh bunuh dia. Bunuh orang yang tidak baik tu kenapa jadi baik? Benda yang sama. Dan kepada orang kafir dia kata tidak patut, dia sedih. Dia sedih. Macam musuh kita, kalau sebelah dia yang mati, dia sedih, tapi kita suka. Ini menunjukkan benda yang sama kadang-kadang tidak elok dipandang dari satu sudut. Hikmat Allah SWT, dia tidak tengok dari satu sudut, tengok dari semua sudut. Kalau di kampung-kampung misalnya, orang-orang petani misalnya, hujan, memang baguslah kepada orang-orang yang nak kepada air tu. Orang yang nak buat padi apa semua tu, memang dia suka kalau hujan. Tapi kepada penoreh kita suka? Tak suka. Tak suka. Tapi kalau air hujan tak ada, kering, siapa yang suka? Penoreh kita suka, yang padi tak suka. Jadi kita bila tengok satu sudut, kita nampak tak elok, memanglah. Tapi kalau tengok dari semua sudut, elok. Tak ada sebenarnya yang Allah SWT buat ni semata-mata tak elok. Tak ada. Dia mesti ada sudut elok. Walaupun kita tak tahu apa di sebalik dia, kita tak tahu, tak sampai lagi fikiran kita ke situ.
Tapi dia mesti ada baiknya. Nak kata Allah SWT buat ni sepenuh 100% ikut mana-mana pun tak ada yang baik, tak boleh gitu. Dia mesti ada sudut baiknya. Misalnya kita kata tai lembu, nak buat apa? Tai lembu memanglah kalau kena kita tak suka kita, tapi dari satu sudut yang lain boleh dibuat baja, boleh buat ni, sudut yang lain. Nak kata dia tu tak ada faedah langsung, tak boleh. Mesti ada. Mungkin satu hari nanti akan nampak berapa banyak kan yang dulu tak ada guna, tak ada faedah, orang biarkan begitu, tiba-tiba ada guna satu hari, kemudian cukup mahal, jadi mahal harganya. Berapa banyak lagu tu. Jadi di suatu ketika dipandang sepi, dipandang tidak elok, tapi pada ketika yang lain dipandang elok. Jadi nak kata kejadian Tuhan apa bentuk, apa benda pun, macam durian Belanda suatu ketika dulu tak ada itu sangat, tak ada harga sangat. Sekarang ni ada harga. Macam tu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Pokok kenaf misalnya, tak ada harga. Satu hari ni jadi berharga pula. Jadi dengan sebab itu jangan kita hapuskan setiap kejadian Tuhan. Jangan kita kata tak ada faedah langsung. Jangan begitu. Mestinya ada hikmatnya. Allah SWT tak nak buka sekarang ni, mungkin 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, akan nampak. Kedua golongan Jabriyah dan Jahmiyah, golongan ini berpendapat manusia langsung tidak mempunyai kuasa. Ini satu pihak yang lain pula. Mereka hanya seperti sabut atau batu yang tidak mempunyai apa-apa ikhtiar dan pilihan. Segala pilihan kita ni dah pilihan Allah SWT. Semua Allah. Ini satu pula fahaman yang tak betul juga. Pendek kata, manusia pada pandangan mereka adalah majbur mahad. Mana makhluk hidup yang segala perbuatan dan gerak-gerinya menurut kehendak orang lain semata-mata. Ini satu golongan pula. Tak ada apa dia. Sampai dia kata kalau kita buat dosa, buat apa-apa pun tak ada apa. Sebenarnya bukan kita buat, Allah SWT buat. Dia pergi ke situ pula. Kita tak ada apa. Padahal dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, dengan gitu, dia menafikan. Tak patut dia masuk dalam neraka. Kenapa Allah SWT menyaksa dia setelah Allah SWT sendiri paksa dia buat begitu? Sedangkan kalau kita fikir-fikir tengok, paksa tak? Tak paksa. Bukan kalau kita nak buat maksiat tu macam kaki kita diikat. Setiap kali kita nak maksiat, kita rebah situ. Ada berlaku gitu. Kalau macam tu baru nampak macam kita dihalang. Siapa nak buat maksiat dia boleh buat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa-siapa nak jadi beriman, boleh beriman. Siapa-siapa nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Tengok, mana ada ikhtiar manusia tu, ada pilihan, boleh pilih. Ni mereka ni kata tak ada pilihan langsung. Fahaman seperti ini juga terpesong daripada landasan kebenaran. Alasan ahli sunnah wal jamaah dalam membantah pegangan mereka antara lainnya ialah kalau manusia majbur mahad ni tak ada langsung lah pilihan dan ikhtiar, tentulah tidak ada langsung perbezaan di antara perbuatan dan pergerakan yang dipilihnya dengan perbuatan dan pergerakan yang tidak dipilihnya. Ada beza kan? Ada beza. Kita naik atas pokok, kita naik panjat pokok, itu kita nak, kita naik. Jatuh daripada pokok tu kita nak, tidak nak. Menunjukkan perbuatan manusia ada dua macam, dua jenis. Ada dengan kehendak dia, ada tidak dengan kehendak dia. Yang Allah SWT kira berdosa ke, berpahala ke, iaitu yang dibuat dengan kehendaknya, dengan pilihannya, dengan sedarnya. Misalnya kita naik pokok untuk kita ambil buah-buah tu bagi kepada kanak-kanak yang miskin, anak yatim misalnya, dapat pahala. Dan kita jatuh daripada pokok tu, dosa? Tak berdosa. Sebab itu bukan pilihan kita, bukan dengan kita
pilih, tak berdosa. Pahala, tidak pahala, bukan dapat pahala pun. Jadi dosa pahala tak ada kena mengena dengan perbuatan atau pergerakan kita yang di luar daripada ikhtiar kita. Dosa pahala ni ada, yang ada ikhtiar, ada pilihan, ada kehendak kita. Sebab tu orang gila tak masuk neraka, tidak diseksa, tidak dihukum, kerana dia bukan ada ikhtiar. Seperti binatang, dia tak ada pilihan. Kanak-kanak tak kena. Orang yang hilang akal, dan macam-macam lagi, orang yang lemah, Allah SWT tak kira semua. Dia kira sekadar yang kita mampu. Semayang, boleh semayang tak? Nak semayang boleh, tak semayang boleh, kan? Kerana kita tak semayang, padahal kita boleh semayang, kita berdosa. Kerana kita semayang, boleh kita tak semayang, kita dapat pahala, kita boleh pilih. Tapi berdosakah kita kerana kita tak dapat turunkan hujan sekarang? Tak berdosa, tak ada kena, di luar daripada kemampuan kita. Berdosakah kita kerana kita tidak dapat menaikkan matahari ikut barat? Untuk apa buat macam tu? Kalau ya pun, untuk apa? Ada baik ke? Takut semakin rosak dunia, hancur. Ini tak ada guna. Itu tak ada kena mengena dengan dosa. Dan manusia, cuba kita perhatikan, yang termasuk dalam hukum agama ni, dia bukan termasuk benda-benda macam tu. Dosakah kita tidak jadi anak orang tu? Kita bukan pilih nak jadi anak orang tu, nak jadi anak orang ni. Tak berdosa. Tapi kita berdosa kerana derhaka kepada ibu bapa kita. Itu dosa. Sebab boleh, kita nak taat pun boleh, nak derhaka pun boleh. Adalah dosa pahala di situ. Tapi kalau di luar daripada kemampuan kita, itu tak ada dosa pahala dikira. Kecuali kalau ada kaitan lain, misalnya setelah jatuh pokok tadi sakit, kita sabarlah. Kerana sabar tu boleh pilih. Kita nak marah boleh, kita nak maki boleh. Kalau maki boleh dosa. Sebab itu kita boleh pilih. Tapi jatuh tu sendiri tak ada kena mengena dengan dosa pahala. Itu di luar daripada kemampuan kita, pilihan kita. Dalam keadaan biasa, manusia akan menyuap makanan ke mulutnya sesuai dengan pilihan, kemampuan dan kesedaran yang ada padanya. Tetapi jika ia mengalami penyakit Parkinson misalnya, di mana pergerakan anggota badan seseorang itu berada dalam keadaan tidak terkawal, tangannya mungkin tidak ke mulut tapi ke dahi. Nak suap nasi ke mulut, pergi ke dahi. Boleh jadi. Ini menunjukkan dia kita ni ada beza antara perbuatan yang kita mampu buat, yang dalam kehendak kita, atau di luar daripada kehendak kita. Jadi kita nak suap nasi itu ke mulut, kan? Tapi kenapa tidak ke mulut? Ikhtiar kita nak ke dahi, tidak nak. Kan ada yang di luar daripada kemampuan kita, ada yang dalam kemampuan kita. Yang Islam kira ni yang dalam kemampuan, yang di luar kemampuan memang kita majbur, kita nak buat macam mana? Apa kita boleh buat? Seperti kita kata tadi, kita tidak jadi anak orang berkenaan kita nak macam mana? Itu terserah kepada Allah SWT. Tak ada pilihan kita, dan tak ada kena dosa pahala perkara macam tu. Sebab di luar daripada kemampuan dan pilihan kita. Semua ini menunjukkan setengah-setengah perbuatan dan pergerakan manusia itu berlaku dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Bukan semua perbuatan dan pergerakannya berlaku tanpa kehendak dan pilihannya. Tak betul kalau kata tak ada kehendak kita, semua kehendak Allah. Jadi menyalahkan Allah pula. Jadi melepaskan diri, menyalahkan Allah. Jadi gitu. Mana boleh. Salah tu macam tu. B, kalau manusia langsung tidak berkuasa dan tidak mempunyai pilihan, kenapakah ada hukuman terhadap pesalah-pesalah dan penjenayah-penjenayah?
Bukan Allah sahaja menetapkan hukuman untuk mereka, manusia juga menerima baik hukuman untuk orang-orang seperti itu. Kerananya mereka mengadakan penjara, mengenakan denda dan sebagainya. Orang-orang yang baik dan berjasa juga tidak layak disanjung dan dipuji, apalagi diberikan habuan dan ganjaran kerana kebaikan dan jasa-jasanya, lantaran kesemua keistimewaannya itu bukanlah hasil usahanya sendiri. Segala penat lelah dan jerih perih yang ditanggung pekerja dan pengusaha pada hakikatnya tidak ada apa-apa. Kerana itu tidaklah layak dia menerima apa-apa upah atas segala pekerjaan yang dibuatnya. Bolehkah sesiapa, termasuk golongan Jabriyah sendiri, menerima akibat fahaman seperti ini? Baik, sekarang ni dia bekerja dengan siapa-siapa. Dia bekerja di kilang ke di mana ke dia kerja, majikan dia tak bagi gaji, marah ke tidak? Jangan marah. Sebab Allah bukan kamu. Allah ni buat aku tak mahu bagi kepada kamu, bukan aku sendiri. Kalau majikan dia kata begitu, dia nak macam mana? Dia kata saya sudah penat begitu gini, sepatutnya saya dibagilah gaji habuan. Tak kira. Bukan sebenarnya kamu, Allah yang buat. Yang penatnya Allah, bukan kamu. Ia bersusah payahnya Allah, bukan kamu. Boleh terima? Begitu. Jadi pesalah-pesalah, jadi tak payah jail lah dia, tak payah jail. Kita lepas saja. Sebab apa yang buat itu Allah dengan kehendak Allah. Kalau macam tu rosak alat. Jadi orang-orang yang berjasa apa tu tak perlu belaka semua. Sebab apa? Tak ada kelebihan. Kelebihan itu Allah sebenarnya. Nak bagi kepada Allah, bukan bagi kepada dia. Nak hukum Allah, bukan hukum dia. Dia jadi macam tu, rosak jauh begitu. Dengan sebab itulah ahli sunnah tak terima semua. Ahli sunnah bukan macam tu. Ketiga ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah golongan yang berada di atas kebenaran kerana pegangan mereka yang bersesuaian dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah dan akal yang sejahtera. Macam tadi kan kita tak terima, kita ada bagi gini, bagi begini. Itulah yang patutnya begitulah. Menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah, manusia itu mempunyai kuasa, usaha dan ikhtiar yang cukup tetapi terhad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Untuk dia mendapat dosa pahala tu, kita nak Allah SWT nak bagi dosa dia, hukum patut, sudah cukup itu. Nak bagi dia dapat pahala ke, cukup. Sekadar tu sudah ada, cukup pada manusia itu. Dengan sebab dia ada kuasa, ada ikhtiar, ada usaha yang terhad. Semua itu dikurniakan oleh Allah kepada mereka dalam kadar yang layak dia diberikan ganjaran atas kerja-kerja dan usaha-usahanya yang baik, dan layak pula dia dihukum atas perbuatan-perbuatan dan usaha-usahanya yang buruk. Jadi kira memadai dah sekadar itu. Kadar yang ada pada kita ni kan memang terhad, tapi sudah memadai. Semua manusia boleh terima ini. Dia buat kerja macam ni, itu setakat kemampuan dia, bukan robot. Dia mesti nak cuti juga. Dengan sebab itu ada hari Minggu, cutilah sehari, satu hari ke dua hari ke cutilah. Walaupun begitu bagi gaji juga. Sebab dia manusia, semua boleh faham keadaan itu. Boleh faham keadaan itu. Atas usaha-usaha yang dibuat tu, dia layak menerima sebanyak ni. Dia layak. Semua itu dikurniakan oleh Allah dalam kadar yang layak, cukuplah untuk diberikan pahala atau dosa tu. Dikata dia bersalah, cukup, memadai. Tapi Allah SWT tak akan kata dia salah kerana dia lahir di Malaysia, dia tidak lahir di Arab Saudi misalnya. Tak ada itu, tak ada kena-mengena. Tidak dikira salah dengan sebab tu. Tidak dikira dia berpahala misalnya, kerana macam tadi juga tak ada kena-mengena tu. Sebab apa? Benda tu tak termasuk dalam ikhtiar, dalam usaha, tak ada. Dalam kemampuan manusia, di luar kemampuan. Yang ada ialah macam kita sebut tadi, barulah
dia ada dosa pahala. Jadi patutlah kalau Allah SWT hukum seseorang itu, sebab dia buat dalam sedar tu. Dia tahu benda tu salah, dia buat dalam sedar dengan pilihan dia, dan akibat dia telah dia ceritakan gini-gini jadi. Kalau orang buat kepada dia pun dia tak suka juga. Jadi kan semua dah cukup untuk dibalas, dihukum dia. Dia pun akan mengaku. Kalau orang tu orang yang insaf betul, dia akan mengaku memang saya salah. Memang saya salah. Syah Waliullah berkata, manusia memang menghendaki dan memilih kebanyakan perbuatan yang dilakukannya, tetapi sifat menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihannya. Manusia ada kehendak, dia nak itu, dia nak itu, dia nak ini, dia boleh, dia nak pilih itu, nak pilih ini. Memang ada. Tapi sifat menghendaki itu siapa yang buat? Nak tu, nak kahwin, nak makan sedap, nak balik, nak pergi melancong dan sebagainya. Nak tu, nak. Siapa buat nak tu? Itu benda. Memilih, kita boleh memilih. Kita nak pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nak buat ini dulu, nak buat ini kemudian. Kita boleh pilih. Tetapi sifat memilih tu siapa buat? Ini ahli sunnah pegang. Allah. Jadi Allah kira dosa pahala ni sejauh yang kita mampu. Yang di luar daripada tu tak ada. Dia juga. Sebab itulah benar kalau kita kata Allah SWT yang buat segala-galanya. Manusia ada batas dia. Sekadar tu lah. Sekadar tu sajalah. Kan Allah SWT boleh buat malaikat yang tidak ada kehendak untuk berkahwin, tidak ada keperluan untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Dia boleh buat. Dia tak boleh buat manusia. Boleh. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut walau syaa Allah lahadakum ajma'in. Kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, nescaya diberinya petunjuk pada semua kamu. Tapi Tuhan tidak menghendaki begitu. Sebab dia nak ada kelainan, ada beza di antara kejadian manusia dengan malaikat. Dia telah buat malaikat. Kenapa dia tak boleh buat manusia sejadi seperti malaikat? Boleh. Tapi dia nak buat ini, ya jenis lain. Jenis ada kehendak, nak memilih. Ada. Siapa yang buat ini? Allah. Malaikat dia tak buat. Dia tak ada kehendak itu, kehendak ini tak ada. Kehendak dia hanya ada yang baik-baik saja. Tuhan boleh buat macam tu. Yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tak ada kehendak. Sebab apa? Sebab Allah tak buat. Kita manusia Allah buat. Kita boleh pilih. Ada pilihan untuk pilih yang baik dan yang buruk. Siapa yang membuat kita tu mempunyai sifat begitu? Allah. Allah. Sebab itulah kita kata Allah menjadikan segala sesuatu, menjadikan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat itu. Yang kamu buat dengan pilihan. Siapa buat pilihan? Allah. Siapa kamu nak ni, kamu, siapa yang buat tu? Allah. Jadi apa yang kamu buat, Allah juga buat. Dari sudut itulah, dari sudut zahir kita kata memanglah dia buat. Tukang tu buat rumah kita, sebab itu kita bayar upah kepada dia. Di sebalik itu, ini kita bincang akidah, iman. Di sebalik itu yang kita nak bincang tu, bukan dari segi zahir. Itu kita terima sebagai sebab. Bila doktor merawat kita, kita sembuh ataupun tak sembuh pun, dia bagi ubat apa semua kepada kita, kita bayar kepada dia kan. Bayar kepada dia. Memang kita berurusan dengan dia. Tetapi yang menyembuhkan itu siapa? Itu akidah. Urusan dunia mengikut hukum sebab dan musabab, mengikut hukum sunnatullah, kita kena ikutlah cara dia. Tetapi di sebalik tu, dari segi akidah, siapa yang menyembuhkan? Jawabnya dalam Quran kata wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan ubat, bukan doktor, bukan bomo, bukan itu, bukan ini. Allah, dia. Yang zahir kita nampak kita makan ubat, itu sebab kita bincang akidah dalam hati kita ni, dalam fikiran kita yang kita percaya, siapa yang menyembuhkan. Kita boleh kata kita makan ubat yang dia bagi itu sihat kita, alhamdulillah, boleh dari segi percakapan biasa. Akidah tak boleh kata orang itu yang menyembuhkan kita, ubat itu yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuhkan. Berapa banyak tak ada ubat tu pun sembuh juga, tak ada doktor tu pun sembuh juga. Macam mana kita nak kata? Sebab itulah Allah yang menyembuhkan. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Tuhan yang mematikan aku sebab kemudian menghidupkan, yang mematikan aku. Kita kata mati kerana dirempuh lori dan sebagainya, itu sebab mati kerana termakan racun. Racun yang menyebabkan dia mati. Dan macam-macam lagi kita kata. Di sebalik itu yang mematikan sebenarnya siapa? Allah. Ini akidah. Kita tak kata dari segi zahir, kenapa dia mati? Sebab darah tinggi. Kenapa dia mati? Sebab dia sakit jantung. Itu sebab. Tak salah, betul kita cakap begitu. Tetapi untuk urusan sesama kita, dari segi akidah, Allah. Ada penyakit tu pun, kalau tak nak mati lagi tak mati. Kalau tak ada penyakit tu, mati juga. Mati juga. Siapa masa dia? Tak ada. Jadi bukan kerana mati itu kerana sakit itu, sakit ini. Tidak. Kerana Allah yang mematikan. Berapa ramai orang yang tak ada penyakit pun mati. Itu benda yang perlu diyakini. Yang kita bincang ni yang akidah. Dari segi percakapan, dari segi urusan kita bayar kepada dia sebab dia buat rumah kita, dia baiki rumah kita, itu cerita lain. Dia layak mendapat upah itu sebab dia telah berpenat lelah, bersusah payah. Patut. Semua manusia boleh terima. Jadi sebab kita menghargailah atas usaha dia, ikhtiar dia, sebagainya, kita menghargai ini semua. Walaupun kita katakan semua ini Allah yang bagi kepada dia, tetapi sekadar itu pun sudah cukup dah untuk urusan di dunia. Untuk kita menghargai dia, membayar kepada dia sebanyak sejumlah berapa banyak misalnya, kita kata cukup. Tetapi sifat dan menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihannya. Kalau kita nak kita nak yang mestilah istimewa semua. Memilih pun terhad. Kita nak apa? Cantiklah kita. Cantik, paling cantik, Kita nak apa? Gagahlah kita. Paling gagah. Kita nak apa? Kayalah kita, paling kaya. Kita nak apa? Semua berjaya lah. Dalam apa-apa bidang pun kita masuk, berjaya. Kita nak. Tapi kehendak kita tu dicapai ke semuanya? Tidak. Itu dikatakan kehendak tu terhad. Ada kehendak. Kehendak yang terhad itu pun Allah SWT juga bagi. Bukan kita. Bukan kita yang menentukan. Mungkin setengah-setengah tu boleh kita usaha dengan kita exercise ataupun mengamalkan latihan-latihan jasmani yang tertentu. Kita boleh sekadar nak bina badan tu boleh, sekadar tu. Tapi yang lebih-lebih tak mampu juga, tak boleh juga. Dia ada had dia. Dia ada had dia. Dengan sebab itu jangan terlajak-lajak. Kadang-kadang kita ni pun terlajak-lajak. Kita ni terlalu diet sangat, takut mati cepat lah. Kita tak fikir nak mati ni bukan kerana makan saja. Bayangkan kita dapat gaji ataupun kaya, boleh makan apa saja kalau nak kira. Bukanlah kita kata nak suruh makan semuanya. Tidak, bukan maksud gitu. Tapi kadang-kadang rugi juga terasa kan. Setelah berapa lama duduk berpantang, bukan kerana sakit, duit ada banyak, buat kebajikan pun tidak. Lepas tu makan tidak makan,
Kita apa dipanggil biskut tawar tu, kalau Kelantan biskut tawar tu, yang 4 persegi itu saja makan, tak ada rasa langsung. Tiba-tiba kena accident, mati juga, rugilah. Sedangkan Rasulullah SAW makan semua, kambing pun makan, ayam pun makan, roti pun makan, macam-macam dia makan. Tapi dalam batasnya, ya betul lah, itu kita terima. Tapi kalau terlajak-lajak sangat itu, macam kita ni menguasai, tahu sangat benda tu, segala benda ni kita menentukan. Tak, bukan begitu. Banyak lagi sebab-sebab untuk mati. Bukan sabit makan saja. Bukan sebab makan saja, banyak lagi nak mati. Jadi kehendak kita tu kadang-kadang tidak tercapai. Kita nak panjang umur, kita pun nampak dah sikit, kita buatlah ikut. Ini jadi macam lain. Situlah nampak kehendak kita tu terbatas. Bukan kita sendiri yang punya, Allah SWT yang bagi. Keadaannya sama seperti sifat mendengar dan melihat yang ada pada manusia. Semuanya adalah kurniaan Allah kepadanya. Walaupun manusia bukan pencipta sifat-sifat itu, namun tetap boleh dikatakan dia melihat, dia mendengar, dia menghendaki, dan dia memilih itu dan ini. Apabila sifat-sifat itu ada padanya, kita boleh kata dia mendengar. Tapi sifat mendengar itu siapa yang bagi? Allah. Boleh kata, walaupun bukan kita sendiri yang buat, Allah yang bagi, cukuplah. Itulah yang dikatakan, diletakkan tanggungjawab dia tu atas ikhtiar dan pilihan. Sejauh dia boleh pilih tu, memadai lah. Sebab dia melihat, dia mendengar, dia itu ini semua. Kita boleh kata dah, dia sendiri, dia pun boleh dakwa, saya celik, saya dapat melihat. Tidak salah kata begitu. Walaupun perbuatan melihat itu Allah SWT yang bagi, tapi dia bagi untuk kita lah. Boleh dah kita kata begitu, tidak salah. Tetapi nak kita kata kita sendiri yang menjadikan perbuatan melihat kita salah, itu salah. Habislah di situ. Lepas tu, oleh kerana kitab Mishkat mengandungi bab khusus tentang kepercayaan kepada takdir, perbincangan selebihnya tentang takdir insya-Allah dapat anda ikuti pada babnya nanti. Jadi sekadar saja itu ringkas tu. Ringkas. Tapi rasanya banyak dah juga kita dapat kan? Banyak dah juga. Tapi kalau nak perincian lagi, insya-Allah bila sampai di tempat tu. Sebab ini bukan tempat dia sebenar. Cuma kita berjumpa wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Waktu je. Itu saja yang kita nak bincang. Sebab ada dalam hadis. Di sini apa ni? Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada qadar, takdir, baik dan buruknya. Yang tu yang kita nak bincang. Sebab ada sebut di sini. Benda ni benda besar. Benda ni benda besar. Takdir ini. Kalau tidak ada kepercayaan kepada takdir selain daripada yang kita bincangkan tadi kan, kita akan jadi kecewa banyak. Kita akan jadi begitu. Tapi kalau ada kepercayaan kepada takdir ni, kita jadi banyak berserah. Bukan mengaku kalah, tidak. Tapi kita boleh faham berapa banyak yang Allah SWT takdirkan itu kadang-kadang tak sesuai dengan kehendak kita. Kita nampak kalau kita nak begini-gini, tapi takdir Allah SWT tu kadang-kadang baik untuk kita. Kita katalah kita nak kaya, kita nampak dari sudut kebaikan dia saja. Tetapi Allah SWT Maha tahu kita ni kalau jadi kaya macam mana jadi. Kan orang yang kaya ada dua macam, ada yang taat, ada yang derhaka kepada Allah. Kita nak tak, kita ni termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang derhaka kepada Allah dengan kekayaan dia, rugilah. Apa artinya? Tapi kita kadang-kadang kan tak nampak benda tu, benda yang ditakdirkan oleh Allah. Sebabnya kita tengok ada dua macam. Sama juga kalau perempuan misalnya, dia nak, yang perempuan nak sangat apa? Cantik. Dia tahukah kalau dia jadi cantik macam mana akibatnya? Berapa ramai orang yang dirogoh, diperkosa, begitu kerana cantik. Kerana cantik. Orang yang jadi rosak, jadi sombong kerana dia cantik.
Kan berapa ramai macam tu. Lepas tu dia jadi punca maksiat pula. Dia jadi itu, dia jadi ini, dia jadi model, dia jadi apa saja. Kerana kecantikan dia. Kan kita tengok tu semua, ada yang baik, ada yang buruk. Kita tak tahu yang kita ni tak jadi baik buruk, kita tak tahu. Kalau kita tahu kita pasti jadi buruk, mesti kita tak mahu kan. Mesti kita tak mahu. Dengan sebab itu, kalau kita jadi apa-apa pun kita terima saja. Itu yang lebih baik. Adalah tu di sisi Allah SWT, kita harap yang baik saja untuk kita. Misalnya kadang-kadang kita tengok kan, berapa ramai dalam masyarakat kita di mana-mana saja pun sebenarnya, yang si anak ni nak sangat motor yang besar. Motor besar. Anak. Dia tekan mak dia, ayah dia, tekan. Kalaulah dia tahu dia akan mati kerana motor tu, dia nak accident. Tapi manusia ni tak tahu, itulah takdir tu. Sebab tu jangan beria-ria sangat. Dia akan jadi tenang, sederhana, tidaklah bersungguh-sungguh sangat. Sebab kita tak tahu yang kita bersungguh tu macam mana. Boleh jadi kita mati kerana dia. Kita tak tahu. Jadi ada kalanya kita tak dapat motor tu, lebih baik kalau kita dapat, mungkin seperti mana ada yang berlaku, yang mati accident kerana motor tu ada. Mungkin kita jadi macam tu. Kita kena tengok yang tak baik tu. Yang baik tak apa. Kalau kita tak dapat itu pun tak apa. Tidak jadi kurang kita ni. Kalau kita sudah jadi dah kaya, kena beringat, jangan jadi kaya yang macam tu. Kalau cantik, jadilah cantik yang betul-betul baik, berguna. Jangan jadi cantik yang membawa maksiat pula. Ini sebenarnya bila kita ada takdir, kita jadi tenang. Jadi tenang. Sebab manusia ni, dia buat macam mana. Kalau Allah SWT sudah takdir gitu kan, gitu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak benda yang kita tidak suka, sebenarnya itu lebih baik untuk kita. Berapa banyak benda yang kita suka, sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Ini dia tersembunyi di sebalik takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham ini, maka dia akan jadi tenang. Kita boleh terima dengan senang hati apa-apa yang berlaku kepada kita. Itu sebenarnya ajaran takdir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu maksud takdir, falsafah takdirnya, supaya kamu tidak kecewa sangat atas apa-apa yang terlepas daripada kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira atas sesuatu yang Allah kurniakan kepada kamu. Inilah takdir. Rahsia takdir di situ. Kalau orang ada percaya kepada takdir, dia tak akan kecewa dengan benda yang terlepas. Sebab kita tak tahu yang terlepas tu bawa kita ke mana. Kalau kita ada kepercayaan pada takdir, kalau apa yang kita sudah terima dan sudah ada ni, kita tidak terlalu gembira, tidak leka. Sebab kita tak tahu kelebihan yang ada pada kita ni membawa kita ke mana sebenarnya. Tidak ada arti kalau ia membawa ke neraka, kepada maksiat kepada Allah, tak ada arti semua. Itulah maksud takdir.